Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kita bertemu sekali lagi dalam Minggu Saham Digital. Dan untuk sesi kali ini dalam Sembang-Sembang Amanah Saham Nasional Berhad ataupun ASNB, kita akan membicarakan satu topik yang amat penting. Dan pastinya anda di luar sana akan bersama dengan dua ahli panel yang hebat untuk memberikan analisis mereka dan juga buah fikiran mereka. Isu yang amat penting berkaitan pahala berterusan urus harta untuk bahagia di dunia dan akhirat. Ini nak selamat dunia, nak selamat di akhirat. Tetapi apa yang lebih penting, kita akan spesifik topik berkaitan dengan wakaf. Mungkin ramai di luar sana memahami wakaf dari persepsi ataupun pandangan peribadi masing-masing. Tetapi dari aspek agama ataupun dari aspek syariah, apakah yang dimaksudkan dengan wakaf? Pastinya wakaf ini juga akan membantu pengurusan wang ataupun pengurusan harta yang lebih baik. Bagaimana pelaburan yang kita letakkan untuk wakaf ini akan memberikan kita sedikit kelebihan ketika hidup di dunia dan juga apabila kita meninggal kelak, dan akan diwarisi ataupun dimiliki ataupun diteruskan oleh waris ketika apabila kita meninggal dunia. Jadi untuk melihat topik yang amat penting ini, saya bukan pakar lah, saya pengacara ataupun moderator, tetapi pakarnya seorang ada di sebelah saya dan seorang lagi akan bersama anda melalui dalam talian ataupun atas talian. Jadi saya perkenalkan tanpa melengahkan masa, saya bersama Imam Muda Ashraf. Apa khabar Imam? Baik, Alhamdulillah. Imam, baik. Wakaf ni Imam dah banyak buat ke? Alhamdulillah, kita nak cerita pun di sinilah kan. Tapi dia sebenarnya ada satu trademark oleh sahabat Nabi. Jadi mungkin kita akan kupas sebentar lagi, insyaAllah. Ini sebagai teaser kita. Jadi seorang lagi selain pada anak muda, Imam Muda Ashraf, seorang pendakwah yang tidak asing lagi, dan rakan saya juga. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Akram Laldin, seorang pengarah eksekutif International Syariah Research Academy for Islamic Finance dan juga pengerusi ASNB, Wakalah Sendirian Berhad. Assalamualaikum Prof. Akram, apa khabar? Ya. Okay. Saya dengar. Alhamdulillah. Boleh dengar saya kan, Nazri? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Prof terus bersama kami selama 1 jam Imam Muda dengan kami, dan anda di luar sana terus mendengar perbincangan yang mungkin sambil-sambil makan tengah hari ataupun sambil-sambil orang kata pun go through scroll Instagram, Twitter, Pilihan Raya Negeri Melaka seumpamanya. Tetapi jangan lupa untuk sembang-sembang ASNB pada tengah hari ini. Jadi sebagai permulaan kepada Imam Muda Ashraf, saya rasa kita mulakan orang yang datang sini dululah. Prof mendengar dan kita akan ajukan soalan pada Prof Akram juga sebentar saja lagi. Jadi sebagai permulaan untuk kita memahami tentang wakaf ini, kita turut perlu memahami konsep kesejahteraan ataupun kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kerana itulah tujuan kita, ada pemilikan harta. Kita belum cerita lagi tentang kata pun produk-produk ataupun asas-asas pengurusan harta yang lain. Tetapi sebelum kita ke arah itu, mungkin memberi sedikit orang kata pun background ataupun latar perbincangan kita pada tengah hari ini. Silakan Mam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggil Tuan Nazri Kaha ataupun Abang Nazri Kaha gitu. Dan juga yang saya hormati Prof Akram Laldin. Sepatutnya Prof seorang pun dah cukup, dah memadai, dah cover semua dah. Cerita tentang wakaf ni. Sebab dia instrumen wakaf ni kita boleh lihat dalam dua. Satu kita lihat instrumen akhirat, satu kita lihat instrumen dunia. Kalau kita lihat hanya kepada unsur-unsur akhirat dalam bab wakaf ini, mungkin saya boleh kupas tentang pahala, tentang ganjaran lipat kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Isu tentang gandaan-gandaan pahala, syurga dan neraka. Tapi wakaf ni dia salah satu instrumen yang mungkin boleh dilihat dari sudut kewangan, dari sudut lahayah. Sebab kehidupan kita ni ada dua. Kita tak dapat lari daripada dua kehidupan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Satu di dunia dan satu lagi di hari akhirat. Dan Al-Quran subhanallah ta'ala bagi pada kita. Dan wording-wording dalam Quran ini bukan setakat cerita tentang selepas ini.
tetapi banyak juga cerita tentang kehidupan hari ini. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Satu kempen ataupun tema besar untuk memastikan kebahagiaan di dunia adalah menghilangkan kelaparan masyarakat dan menghilangkan ketakutan umat. Jadi ini satu benda yang besar, membuatkan kita akan cerita selepas ini isu tentang wakaf, tentang mal, harta. Dan kalau kita tengok kepada ayat Quran yang menyebut tentang wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta ini disebut qiyamah, salah satu tiang seri dari sudut kehidupan. Dan ayat berkenaan dengan harta begitu banyak. Ya. Sangat banyak. Dan memberi contoh kepada kita bahawa bagaimana you nak manage harta you dengan baik, agar seperti yang kita fahami nak mencapai matlamat maqasid syariah tu. Kan, hifzul din, hifzul mal, hifzul nafs, hifzul aql, nak menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal, menyelamatkan agama. Semuanya itu ada hubung kait antara dunia dan akhirat. Dia tidak hanya menyebut akhirat semata-mata, tidak menyebut dunia semata-mata, dan dia menyebut kedua-duanya. Jadi kita nak cerita di ladang ini, di ladang yang kita bercucuk tanam ini, iaitu dunia, untuk kita dapat satu kehidupan yang bahagia. Di dunia, selalu orang sebut buat amal di dunia untuk bahagia di hari akhirat. Ya. Tapi agama mengajar kita buat amal di dunia untuk bahagia dunia dan akhirat. Dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Cuma bezanya mungkin bahagia itu di dunia ini sementara, tapi di hari akhirat ianya matematik yang berbeza. Isu-isu masa yang berbeza. Sesuatu yang digambarkan luar biasa. Ada gandaan-gandaan yang tak ternilai. Ada isu konsisten ataupun begitu panjang, tidak ada waktu tempoh terhad. Itu antara gambaran hari akhirat. Tapi kita duduk di dunia. Quran dibaca di dunia, tak dibaca hari-hari akhirat. Kita baca Quran sekarang, bukan baca hari waktu kita dah mati nanti. Untuk kehidupan di hari ini. Sebab itu bila kita cerita tentang harta sebentar lagi, tambah-tambah berkaitan dengan wakaf, satu instrumen yang mana jadi trademark sahabat Nabi. Ini saya sebut betul-betul awal-awal lagi. Dalam kitab-kitab banyak, Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, Imam Nawawi menyebut, ambil qaul daripada Ali bin Abi Talib, hampir-hampir tidak ada sahabat Nabi yang mana tidak berwakaf. Sebab itu bila kita nak cerita orang yang paling hebat akhiratnya, kita mesti menyebut golongan yang paling dinamik dalam dunia dia, iaitu sahabat Nabi. Cakap serupa bikin. Bukan hari akhirat yang mereka sebut semata-mata, tapi ada trademark dia, seolah-olah hampir-hampir kata Imam Syafi'i, orang jahiliah tidak mengetahui teknik-teknik wakaf, sehinggalah datang agama mengajar satu pahala yang berkesinambungan. Ini satu benda yang menariklah untuk kita cerita tentang wakaf ni. InsyaAllah tak kita. Okey, menarik. Saya ingin melanjutkan diskusi kita, Mam. Apabila kita bercerita tentang wakaf, mungkin suatu yang besar. Orang ingat banyak harta benda. Kalau dulu-dulu kita pandang wakaf ni, kalau kampung saya di Melaka, masjid, sekolah, ataupun tempat-tempat perlindungan orang-orang tua. Kalau di Pulau Pinang pun banyak orang nak pergi haji tu, kan? Di Lebuh Culia ke, di masjid-masjid di sekitar kawasan Bandaraya Georgetown tu, hartawan kita mewakafkan tempat-tempat ibadat seperti masjid ataupun sekolah dan seumpamanya. Tempat berniaga pun sama. Tetapi bagi kita hari ini, saya rasa kita dipermudahkan untuk memahami wakaf. Dalam konteks ini, mengapa kita perlu seimbangkan? Betul, dalam rukun Islam kita diwajibkan solat, kita diwajibkan membayar zakat, kita diwajibkan jika berkemampuan menunaikan haji di Baitullah. Tetapi apabila kita bercakap ataupun berbicara tentang pengurusan harta, pastinya ia benar-benar akan memberi satu ekosistem yang lengkap. Selama kita dah buat eloklah rukun Islam tu, orang ingat cukuplah kita dengan 5 perkara tu. Tambahan lagi dengan zakat, tambahan lagi dengan infak. Tetapi wakaf ni, kita mana ada harta, macam mana nak siapkan bangunan. Tetapi mungkin dalam konteks ini, bagaimana supaya kita benar-benar memahami dan kita dapat memaksimumkan kelebihan apa yang kita maksudkan pengurusan harta termasuk wakaf ini ketika kita hidup di dunia dan juga ketika kita meninggalkan dunia akan datang nanti. Okey, Tuan Nazri, saya nak menyebut mungkin ASN, SB ni banyaklah cerita, dengan PNB ni banyaklah cerita tentang isu ya. Depan kita ni. Okey. Saya petik
dalam keratan akhbar dalam 2-3 tahun yang lalu, aset umat Islam yang dibekukan hampir 70 bilion. Saya tak pastilah zaman tahun ini berapa kan. Tapi hampir 70 bilion. Apa yang kita nak sebut di sini ialah ramai orang memiliki harta, tetapi ramai gagal menguruskan kewangan. Itu dua berbeza tu. Itu Yang yang kita nak cerita ni. Jadi disebabkan itu, kita ada instrumen penjagaan harta yang pelbagai. Satu instrumen kita boleh menyebut dari sudut umat lah, dari sudut umat tentang zakat sebagai contoh. Orang asyik menyebut bila nak mengkayakan umat, zakat kena berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita rujuk, zakat ini dia limited 2.5, 1/40. Wakaf unlimited. Wakaf pun satu instrumen yang mana Nabi menyebut dalam hadis yang jelas, iaitu sedekahun jariyah, sedekah yang berpanjangan. Jadi bila kita orang yang bijak, kalau kita rujuk Al-Quran, ini cantiklah Al-Quran ni, dia kitab yang hebatlah. Daripada awal-awal surah Al-Baqarah ayat 3 menyebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebut rezeki. Tapi bila dekat juzuk ketiga, banyak ayat dalam juzuk ketiga surah Al-Baqarah bercerita tentang infak dan menggunakan istilah amwal, harta benda. Ada isu yang berbeza. Dan ada orang yang menyebut selalu dalam teks-teks ceramah-ceramah klasik yang menyebut tentang ayat paling panjang dalam Quran adalah ayat berkenaan hutang. Orang selalu menyebut itu. Tapi mungkin Prof Akram lebih faham. Ayat itu lebih jelas tentang kontrak. Satu statement yang menunjukkan kebijaksanaan perlu ada bagi menguruskan kewangan. Sebab itu fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu falyumlil waliyhu bil 'adl. Sampai kalau kamu tidak boleh mampu menguruskan harta, boleh jadi kamu boleh mencari orang lain. Ini ada berkaitan dengan lawyer, berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan orang yang menguruskan harta. PNB. Iya, kita akan sebutlah wakaf PNB. Kita akan sebut. Tapi nak ceritanya, rupa-rupanya kita kena faham dengan clear bahawa instrumen tentang wakaf ini dia berkembang. Walaupun seperti yang kita belajar waktu dulu lah, waktu kecil-kecil dulu kita mengaji ilmu wakaf. Kalau nampak wakafnya, kena ada tanah baru boleh wakaf. Betul. Persepsi saya begitu. Wakaf saja Mahat Hafiz. Wakaf saja masjid. Orang mula kaji pula. Okey, ada teks cerita tentang Khalid Al-Walid memberikan baju besi. Isu tentang Imam Suyuti menceritakan tentang Quran boleh. Akhirnya orang wakaf Quran sahaja. Alhamdulillah. Saya nak sebut hari ni. Disebabkan gabungan dua golongan. Satu orang syariah dan satu lagi orang kewangan. Sebab itu ada beza orang mengaji ekonomi, iktisad dengan orang mengaji muamalat. Mengaji muamalat mengetahui kontrak. Tapi kalau iktisad digabungkan kedua-dua, orang prof lah orang dia lah. Kalau kedua-dua digabungkan, akhirnya hari ini fatwa yang sangat dahsyat membuka minda. Walaupun sebahagian di kalangan orang menganggap wakaf, masjid, surau, tanah, akhirnya dia tak buat. Ada kaitan agama je kita nampak. Ya. Hari ini dah disebabkan fatwa yang berkembang. Hebat. Orang dah mula nampak wakaf khadamat, iktisad, wakaf tentang tunai, wakaf tentang penjagaan tempat. Saya bagi contoh. Air pun ada. Iya, wakaf makan. Kita dengar. Barulah orang, ustaz, rupanya dekat masjid kita nak cerita wakaf ni, kadang-kadang orang tak dapat terima bila kita sebut wakaf kapet, wakaf aircon. Hari ni dah boleh terima. Wakaf mesin dialisis, hari ni orang boleh terima. Sebab di kepercayaan yang telah diberikan kepada institusi fatwa yang telah mengeluarkan banyak kelonggaran-kelonggaran berdasarkan ini dipanggil sebagai satu perkembangan ilmu syariah. Akhirnya kita dapat jana harta tersebut menjadi harta yang sangat baik. Sebab itu saya tertarik dengan di Singapura. Tertarik di Singapura. Kita di selatan tu. Ya, saya rajin pergi ceramah dekat sana. Tapi masih dapat jemputan sebelum PKP ya. Ya, sebelum PKP ya. Jadi bila kita tengok macam mana mereka menguruskan wakaf mereka, saya tengok, wow, hebat. Daripada tanah di Orchard Road. Betul. Ya, macam mana kerajaan mereka menetapkan tanah yang tak dibangunkan selama 3 tahun akan diambil semula. Bagaimana tanah-tanah wakaf? Tak dibangunkan. Nak bangunkan kena kos, kena duit. Milik pemilik Islam. Ya, nak bangunkan kena duit. Kena kos. Siapa nak jaga? Siapa nak buat plan? Siapa nak serve tempat itu? Siapa nak maintain? Ya, tiba-tiba nak pindah pula, ada pula
fatwa memerlukan tentang memindahkan tanah wakaf. Macam di Penang juga, nak pindah tanah wakaf boleh tak boleh? Tanah sejemput itu. Kan nilainya berjuta boleh lokasi, dapat. Lokasi strategik tu. Ya. Tengah bandar. Alhamdulillah, semuanya kita bukanlah buat secara sembrono yang orang nak nampak ni macam tanah wakaf ni dia orang buat ikut suka je. Tak. Kita ada pakar-pakar syariah di belakang tabir. Kita ada orang yang memberi panduan, boleh, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Lalu dikembangkan, akhirnya harta yang kita nampak pada hari ini macam di Singapura saya sebut, walaupun nampak biasa, mereka melakukan sukuk, macam-macam projek yang mereka buat. Sukuknya mereka buat bangunan yang tinggi, berapa unit yang dikatakan sesuai untuk wakaf, berapa unit yang boleh disewakan kepada ekspektorat, duit daripada ekspektorat itu boleh diberikan kepada rakyat mereka untuk belajar mengaji di luar negara. Ini semua adalah kebijaksanaan dalam menguruskan kewangan. Ini yang kita nak. Seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu an, yang dinamik, yang bukan setakat mereka mengumpulkan pahala dunia, tetapi mereka memberikan kesan bagi masyarakat dari sudut pengurusan harta mereka. Ini yang kita nak, ada orang yang hebat dalam menguruskan wakaf kita. Sebab kadang-kadang orang tak perasan, kadang-kadang perlu diuruskan dengan baik. Lagi kita akan cerita tentang wakaf SNSB ni. Jangan lupa di Kuala Lumpur pun ada. Tu, ibu pejabat Bank Islam tu. Ya. Apa nama tu? Dadauji. Apa nama tu? Dadauji. Apa nama tu? Saya pun lupa. Ya, saya lupa nama Dadauji. Ulama lama daripada India. Nilai tanah berapa? Ya. Nilai tanah berapa juta? Jalan Tol Perak. Yes, dibangunkan dengan wang ringgit daripada Majlis Agama Islam, akhirnya berkembang dan boleh disewakan, bahkan boleh dapat duit untung lebih lagi daripada tanah wakaf tersebut. Sedangkan kalau kita bincang isu wakaf dulu, saya duduk Mahat Tafiz, saya tahulah. Daripada kecil duduk Mahat Tafiz kan. Okey, kalau bina orang bagi bangunan, sebagai contoh Tuan Nazri Gahar mengaji Mahat Tafiz, orang bagi bangunan 50 tahun dulu, Tok Wan kita. Ya. Nah, rumah ni saya bagilah untuk buat wakaf Mahat Tafiz. Bumbung jatuh. Huzuk lah. Siapa nak repair? Ya. Duit tu, kos. Duit. Jatuh bumbung kena pelajar. Siapa nak bagi insurans? Siapa nak saman siapa? Takkan nak saman Allah, sebab harta Allah. Nak saman siapa? Ya. Sebab itulah hari ini ada wakaf khadamat. Siapa nak menjaga tukang kebunnya, nak menjaga maintenance bangunannya, semua itu telah dileburkan, dicairkan dengan baik dengan kefaqihan para ulama di belakang tabir dan juga orang-orang dinamik, insya-Allah. Dengan sebab itulah hari ini kita tak sukar untuk berwakaf. Tak sukar. Ada macam-macam kaedah. Rujuklah kepada pakar. Ya, ada pakar-pakar. Dan penganjur. Ya, penganjur dia. Itu yang penting. Okey, terima kasih Mam memberi pencerahan yang begitu komprehensif untuk kita memahami konsep wakaf. Kadang-kadang kita terlepas pandang, di depan mata kita itu adalah satu institusi yang sudah dibangunkan dengan instrumen wakaf. Dan apa yang dikatakan Imam tadi di Singapura, banyak contoh-contoh yang hebat. Kalau di Turki, Imam biasa ke Turki juga. Di Istanbul tu, saya kata kawasan-kawasan yang strategik, memang pemiliknya adalah mewakafkan dan dibantu oleh instrumen iktisad atau pembangunan yang dikelolakan oleh pihak kerajaan. Jadi sebenarnya sudah lama Universiti Al-Azhar dibangunkan dengan konsep wakaf. Wakaf Syekh Yeh pun. Betul. Di Morocco, di Syria, semuanya dah lama. Dan akhirnya dia punya limpahan sampai ke hari ini. Okey, mungkin saya terus kepada Prof. Prof, apabila kita bercerita tentang wakaf, hari ini kita sentiasa didekati dengan promosi publicity wakaf perigi di Kemboja, wakaf untuk membuat sekolah di Ethiopia misalnya, ataupun wakaf sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz ni dah biasa dah dengar. Tetapi bagi untuk melihat konsep wakaf ini, bagaimana Prof dari aspek kewangan Islam, ia benar-benar perlu ada cerminan bagaimana ia kembali memakmurkan ataupun memberikan kelebihan kewangan dan juga pengurusan harta yang sophisticated ini kepada pemegang taruh, terutamanya umat Islam. Jadi mungkin Prof boleh beri sedikit penjelasan awal sebelum soalan susulan saya, bagaimana hal wakaf ini perlu diberikan perhatian dan kita berikan tumpuan sebagai satu instrumen untuk memberikan keuntungan ketika hidup di dunia, dan apatah lagi mereka yang mewakafkan itu akan berterusan harta yang diwakafkan itu ketika mereka meninggal dunia ataupun sudah pun mati. Jadi silakan Prof. Prof. Dr. Akram Laldin.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Nazri, saudara Imam Muda Ashraf dan juga penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama kita mengucap syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita bertemu dalam Minggu Saham Digital yang meriah. Saya follow tadi sebelum masuk program ni, Alhamdulillah meriah kita kata Minggu Saham Digital pada tahun ini, dan Alhamdulillah kita juga dapat input berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan banyak produk-produk yang dikemukakan oleh PNB. Baik, balik kepada soalan daripada saudara Nazri tadi berkaitan dengan wakaf. Sebenarnya sememangnya kita kata wakaf ni adalah satu instrumen yang begitu penting kita kata di dalam Islam, walaupun secara umumnya kita tengok ianya tidak diberikan kita kata perhatian yang begitu luas, melainkan akhir-akhir ini. Alhamdulillah akhir-akhir ini kalau kita tengok banyak program-program yang dilakukan yang berkaitan dengan wakaf. Dan sebab apa saya kata bahawa wakaf ini adalah satu instrumen yang amat penting, sebab ianya melengkapkan apa yang kita namakan sebagai the social netting lah. Kalau kita tengok dalam Islam sendiri kan, kita ada institusi zakat, Imam Muda sebut tadi tentang institusi zakat, kita ada institusi sedekah, kita ada juga institusi wakaf, takaful ijtimai dan sebagainya. Semua ini kita kata adalah sebahagian daripada safety net yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita gunakan dengan sebaiknya, dan insya-Allah sekiranya kita gunakan dengan sebaiknya maka ianya akan dapat menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan masyarakat. Kalau kita tengok sekarang ni kita katakan kita hidup dalam keadaan pandemik kan. Jadi kita tengok berapa ramai orang yang hilang pekerjaan, berapa ramai yang tak cukup makan dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita gunakan instrumen-instrumen ini maka insya-Allah ianya akan dapat meringankan beban mereka-mereka yang memerlukan, dan begitu juga kita kata akan dapat mengurangkan jurang kita kata di antara mereka yang berada, mereka yang kaya dan juga mereka yang miskin. Kalau kita tengok statistik pada hari ini, kita kata ada yang mengatakan bahawa 90% daripada kekayaan yang ada di peringkat global kita kata dekat dunia ini dimiliki oleh 10%. The super rich lah, yang kita namakan sebagai super rich kan, dan hanya 10% kekayaan yang dimiliki oleh 90%. Jadi kita boleh lihat gap antara yang kaya dan juga yang miskin kan. Padahal Al-Quran menyebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah SWT tanda kita kata harta ini hanya tertumpu kepada golongan yang kaya saja, tetapi golongan yang miskin itu tidak dipedulikan. Sebab itu kita kata kita ada institusi wakaf, dan wakaf ni alhamdulillah kita kata salah satu daripada instrumen yang dapat membantu untuk mengurangkan jurang itu. Sebab itu kalau kita tengok wakaf ini sebenarnya apabila seorang itu ada harta, dia memberikan harta dia, sebahagian daripada harta dia kita kata untuk tujuan kebajikan, dan hak milik harta itu akan keluarlah, akan keluar daripada dirinya, dan ianya kita boleh kata ianya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi diurus oleh pihak yang diberikan tanggungjawab ataupun dinamakan sebagai mutawalli. Dan kalau kita tengok alhamdulillah kita kata instrumen wakaf ini sebenarnya kita kata adalah satu instrumen yang begitu powerful sekali. Sebab apa saya kata ianya begitu powerful sekali? Sebab satu, kita kata wakaf ini hasil yang kita dapat adalah berterusan. Berterusan itu bukan setakat kat dunia ni saja, tetapi ianya berterusan di akhirat. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok wakaf ini berbanding dengan instrumen yang lain, zakat contohnya ataupun sedekah kan. Zakat, sedekah ni kita kata dikhususkan kepada mereka-mereka yang tidak berkemampuan ataupun kalau hari ini diistilahkan sebagai B40 dan sebagainya kan. Dan ianya adalah untuk membantu mereka-mereka yang kurang berkemampuan untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Tetapi wakaf ini sebenarnya adalah instrumen yang boleh digunakan oleh semua. Yang kaya pun boleh guna, yang miskin pun
boleh guna. Sebab itu kita kata, sebab itu saya katakan ianya sebagai satu instrumen yang powerful, sebab ianya boleh digunakan untuk membuat infrastruktur, untuk kita membina negara, untuk kita nak membantu dan sebagainya. Jadi tidak ada sekatan. Okey. Dan sebagaimana saya sebut tadi, dunia pun kita dapat dan insya-Allah akhirat pun kita dapat. Dan itu kita kata antara perbezaan, dan kita kata antara wakaf, zakat dan juga sedekah. Sebab itu kita kata peluang untuk kita berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan infak sebagaimana Imam Muda bagi tahu tadi banyak kelebihannya, dan salah satu daripada kelebihannya juga yang saya nak sebutkan sini sebagaimana disebut oleh Allah Taala dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini satu ayat yang Allah jelaskan bahawa apabila kita dah meninggal nanti, okey, maka ada orang yang akan mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kembalikanlah aku kat dunia ni walaupun sekejap. Walaupun sekejap, kita kata sebab apa? Bukan nak sembahyang ke, nak puasa ke, nak buat benda lain, tetapi untuk berinfak. Sebab apa? Kerana infak ini ianya memberikan impak yang begitu besar sekali, khususnya bila kita dah meninggal. Sekarang ni mungkin kita tak nampak, kadang yang kita nampak keluar 1,000, keluar 2,000, keluar duit kita nampak yang keluar tu. Tapi yang keluar tu sebenarnya adalah saham kita yang akan kita dapat di akhirat kelak. Sebab itu kita kata, kita pada pandangan anak kita wajib memasukkan program wakaf ini di dalam perancangan keuangan kita. Kalau kita lihat dalam ilmu perancangan keuangan Islam kan, maka wakaf ini adalah salah satu daripada instrumen yang perlu kita masukkan di dalam perancangan keuangan kita. Menarik. Prof. Dr. Akram, sebelum kita meneruskan perbincangan, saya ingin mengalu-alukan anda yang terus setia bersama kami selama sejam ini sembang-sembang sempena Minggu Saham Digital ASNB, dan juga saya bersama dengan Imam Muda Ashraf dan juga Prof. Dr. Akram. Kita berbicara tentang isu wakaf, dan isu wakaf ni amat penting dengan kita. Terus bersama kami dengan perbincangan yang menarik pada tengah hari ini. Mungkin Prof. Dr. Ashraf, Prof. Dr. Akram, bagaimana kita menganggap instrumen wakaf ni sebagai satu instrumen yang powerful? Ramai di luar sana, mungkin di kalangan generasi lama ataupun mereka yang tidak terdedah dengan perbincangan naratif diskusi sebegini yang progresif, yang dinamik ini. Oh, wakaf ni yang usik. Ini dah diniatkan wakaf. Bangunan tu buruk daripada dulu. Awalnya wakaf cantik lah, bangunan tu lengkap. Tetapi macam Imam Muda katakan tadi, dah bocor masjid tu. Dia punya tiles pun dah terangkat dan sebagainya. Kapet pun dah hapak dan sebagainya. Tak boleh. Ini mencemarkan harta wakaf. Jadi adakah di luar sana pandangan umum masyarakat tentang wakaf, majoriti masih begitu ataupun bagaimana? Dan juga bagaimana pemegang taruh, terutamanya pengurus-pengurus wakaf ni, termasuk juga ASNB, PNB dan juga Majlis Agama Islam, Baitul Mal dan sebagainya, adakah sudah cukup memberi penerangan kepada umat Islam di luar sana bahawa wakaf tidak sebegitu pandangannya? Mungkin zaman tok nenek kita sudahlah, tetapi zaman sekarang 2021 ataupun yang terakhir satu dekad ini sudah banyak diskusi syariah dan digabungkan dengan pengurusan Islam, pengurusan harta, kewangan dan sebagainya. Dr. Akram, silakan. Okey. Sememangnya kita kata inilah dinamiknya fiqh, ataupun dalam bahasa Arab kita panggilkan murudatul fiqh. Makna tu fiqh ni dia bukan satu yang statik, dia bukan satu yang kita kata kita ada satu hukum itu, kita berpegang pada hukum itu, tetapi ke dalam bab muamalah khususnya. Sebab tu ulama kata al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam bab muamalah ini kita boleh innovate, kita boleh datangkan perkara yang baru. Begitu juga kalau kita lihat dengan perkembangan wakaf ini, sebenarnya di sana banyak inovasi yang dilakukan. Contoh macam Cik Nazri, Saudara Nazri bagi tahu tadi kan, kalau masa dulu bangunan yang diwakafkan itu
maka bangunan itu kalau dah lusuh umpamanya dah tua kan, tak ada orang yang nak selenggara dan sebagainya, dan itu akan menyebabkan bangunan itu terbiar. Tapi kalau kita lihat konsepnya sekarang ni, kita kata khususnya kita kata konsep pelaburan di dalam wakaf. Alright, saya nak tekankan sedikit tentang pelaburan di dalam wakaf. Sebab apabila wakaf ini sebenarnya powerful dia ialah kerana apa yang kita wakafkan itu sepatutnya menjana pendapatan. Dan pendapatan yang dijana daripada wakaf itu boleh digunakan untuk menyelenggara aset wakaf, dan begitu juga untuk kita berikan, salurkan kepada tujuan-tujuan kebajikan. Sebab itu kita kata di ASNB kita adakan wakaf unit saham ini. Okey, ya, yang mana kita gabungkan antara konsep pelaburan dan juga konsep wakaf. Kalau di masa yang lalu kita kata orang nampak wakaf ni dia jenis statik, kan, dia tidak dinamik, tetapi sekarang ini kita kata kita gabungkan antara dua konsep ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbincangan ulama, kalau kita lihat contohnya kita kata dalam bab pelaburan wakaf ni, ada keputusan-keputusan yang diambil oleh Majma' Fiqh ataupun Fiqh Academy yang di bawah OIC di dalam muktamar mereka yang mengatakan bahawa harta wakaf ini boleh dilaburkan. Dan ini salah satu daripada ijtihad ulama pada masa ini, kan, makna tu kita boleh melabur, dan kita juga boleh, bila kita sebut tentang pelaburan ini, bukan kita kata untuk kita nak jana pendapatan saja, tetapi bagaimana kita nak activate ataupun kita kata untuk kita nak hidupkan aset wakaf itu supaya aset wakaf itu dapat menjana pendapatan. Contoh yang Imam Muda bagi tadi dekat Singapura, kan, apabila mereka mereka mengisu sukuk, kita kata sukuk itu adalah pelaburan, daripada pelabur digunakan untuk membina bangunan. Di Orchard Road tu cantik, kita tengok bangunan itu, di bawahnya kedai, ada tingkat yang ada masjid, di atas tu ada office dan sebagainya. Jadi apa yang dijana daripada aset wakaf itu digunakan untuk membayar orang yang melabur tu, okey. Dan di samping itu kita kata selepas daripada habis obligasi untuk membayar pelabur, kita kata maka segala pendapatan itu akan digunakan untuk tujuan kebajikan, kita kata. Itu cantik ni, kita kata. Mana tu wakaf ni. Dan sekarang ni kalau kita tengok ada konsep sukuk wakaf contohnya, kan, yang mana sukuk wakaf ini juga kita memberi peluang kepada pelabur untuk melabur dalam sukuk. Dan konsep wakaf ASNB ni yang kita perkenalkan ialah para pelabur di dalam unit amanah ASNB, mereka mempunyai peluang, kita kata, untuk mereka melabur sebahagian daripada unit amanah yang mereka pegang. Contohnya kalau seorang itu ada 10,000 unit, okay, dia boleh melabur 1,000 unit, kita kata, untuk diwakafkan. Jadi 1,000 unit itu akan ditolak daripada 10,000 unit yang dia miliki dan akan dimasukkan di dalam tabung wakaf, dan ianya akan dilaburkan seperti biasa oleh PNB, dan hasil daripada pelaburan itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan. Itu sebagai mukadimah lah, kita kata, berkaitan dengan pelaburan unit amanah ASNB. Okey, Prof, sambungan daripada penerangan tentang unit ataupun instrumen wakaf yang dikelolakan oleh ASNB ini, mungkin ramai nak bertanya lebih lanjut bagaimana yang dikatakan Prof sebagai pengurusi wakalah ataupun ASNB wakalah. Mungkin sesuai kalau kita nak tanya lebih lanjut bagaimana sebuah syarikat boleh ataupun melaburkan yang menguruskan unit-unit amanahnya, antaranya ASB. Biasanya kita nak orang ramai melabur untuk membina tabungan je, tetapi mungkin Prof nak cerita lebih lanjut tentang idea PNB melalui ASNB ini menawarkan wakaf ini. Ceritakan lebih lanjut, Prof.
Ya, sebagaimana kita tahu bahawa PNB, Permodalan Nasional Berhad, adalah satu institusi yang menguruskan salah satu daripada institusi terbesar lah kita kata yang menguruskan pelaburan. Dan alhamdulillah kita kata sebahagian besar pelaburnya adalah pelabur Muslim. Jadi kita ingin memberikan peluang kita kata kepada pelabur-pelabur yang melabur di unit-unit amanah di ASNB untuk mereka melakukan kebajikan. Dan alhamdulillah kita kata kita mempunyai infrastruktur yang lengkap. Alhamdulillah. Dari segi pelaburan, kalau kita lihat, mungkin saya tak pernah lagi dengar lah mana tu orang yang melabur dalam unit-unit amanah yang dikelolakan oleh PNB tidak mendapat keuntungan, kan? Alhamdulillah selama ni walaupun dalam keadaan ekonomi yang begitu mencabar kita kata tahun lepas, tahun ni dan sebagainya, kita lihat bahawa alhamdulillah ada pulangan yang kita dapat, walaupun mungkin pulangan itu berbezalah. Masa ekonomi tinggi kita dapat lebih, masa ekonomi kurang kita dapat kurang. Amanah itu adat kita melabur, dan alhamdulillah kita kata institusi PNB mempunyai infrastruktur yang lengkap kita kata, dan di samping kita memberikan produk-produk untuk umat Islam dan juga yang bukan Islam kita kata untuk melabur, tetapi kita juga memperkenalkan beberapa produk lain. Contohnya kita kata sebelum ini syarikat juga memperkenalkan kemudahan hibah amanah, yang mana kemudahan ini memudahkan proses tuntutan harta pusaka dan kadang-kadang mengambil masa yang panjang, yang kadang-kadang mengambil masa yang panjang atau sukar. Jadi kita berikan alternatif bagaimana bila seorang itu meninggal, bagaimana nak uruskan harta servis ini ataupun perkhidmatan ini diadakan. Jadi dan wakaf ini juga adalah salah satu daripada kemudahan yang kita berikan kepada pelabur-pelabur kita. Jadi kita bukan hanya setakat memberikan kemudahan untuk melabur, tetapi kita juga memberikan kemudahan untuk mereka melabur di dunia dan di akhirat. Mana tu pelaburan ini dekat dunia pun kita dapat, insya-Allah dengan wakaf itu kita kata di akhirat pun kita dapat. Sebab itu kita kata ASNB telah menubuhkan ASNB Wakalah Sdn Berhad yang merupakan syarikat milik penuh ASNB. Dan alhamdulillah kita kata dengan usaha dan juga kerja keras yang kita lakukan dan semua di PNB yang lakukan, kita telah dapat dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah sebagai mutawali. Mana tu ASNB Wakalah Sdn Berhad telah dilantik sebagai mutawali. Jadi tugas mutawali ini adalah untuk mengurus unit-unit amanah yang diwakafkan. Jadi alhamdulillah kita kata kita mempunyai tim yang mantap, tim yang profesional dalam kita menguruskan wakaf ini. Jadi semuanya kita kata daripada awal. Sebab tu kita kata kalau kita tengok sekarang ni kan, mana tu dari segi kemudahan untuk kita melabur. Kita boleh melabur sama ada melalui kaunter ataupun kita boleh melabur melalui apps, aplikasi ASNB yang boleh kita gunakan untuk kita melabur. Dan had minimum kita kata untuk berwakaf ialah untuk unit amanah harga tetap dan harga berubah ataupun harga silam adalah RM1,000, tapi untuk unit amanah harga berubah adalah 1,000 unit. Okey. Jadi tapi had maksimal kita tak tetapkanlah. Kita buat kita galakkan umat Islam untuk berwakaf dengan lebih lagi lah. Jadi apa yang diwakafkan itu akan diuruskan oleh ASNB Wakalah, di mana kita mempunyai staf yang profesional. Kita juga mempunyai jawatan kuasa bersama antara ASNB Wakalah dan juga Majlis Agama Islam Wilayah dan juga profesional daripada luar untuk melihat apakah kita kata bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menguruskan unit-unit amanah yang diwakafkan ataupun pulangan daripada unit amanah yang diwakafkan itu. Dan insya-Allah kita kata kita akan transparent lah. Kita akan memberikan laporan kepada semua kita kata tentang bagaimana kita kata harta ini ataupun wakaf ini diuruskan dan bagaimana kita ianya akan memberi manfaat kepada umat secara keseluruhannya, insya-Allah. Menarik Prof. Dr. Akram. Mungkin Mam, nampaknya bukan mudah-mudah nak buat ni, nak jadi mutawali, diiktiraf ataupun diberikan ataupun kuasa oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mungkin orang nak tahu juga
mengapa mata wali ini penting diberikan pengiktirafan dan disahkan oleh badan agama negara kita. Dan keduanya, dari penjelasan Dr. Akram tadi, adakah ini satu ruang yang amat ataupun golden opportunity, peluang keemasan bagi orang yang mungkin ratusan ribu, mam ada berapa unit ASB? Bagi saya sikit. Jadi mereka ada pilihan dengan instrumen-instrumen wakaf yang disediakan oleh Dr. Akram dan rakan-rakannya dan melalui wakalah ASNB ini. Jadi pandangan Imam macam mana dengan penjelasan panjang lebar oleh Prof. Dr. Akram, dan juga bagaimana umat Islam perlu ambil peluang ini dan perlu rasa ada keyakinan. Kerana kat luar sana kita dah biasalah wakaf pergi, biasalah wakaf buku, wakaf Al-Quran, wakaf benda-benda yang mungkin kata pun runcit lah. Kali ini nampaknya strategik ni, pelaburan ni. Mam, silakan Mam. Baik, Tuan Nazri, kalau kita nak melabur, apa-apa saja pun kita mesti pilih mana paling banyak dividen kita dapat, kan? Mana dapat keuntungan, kan? Mana dapat keuntungan lebih. Kenapa tidak dalam soal akhirat? Dalam soal wakaf sudah semestinya kita nak dapatan lebih, bukan di sini, dan juga dapat lebih di hari akhirat. Namun kalaulah wakaf kita tak dijaga dengan baik, mana mungkin kita dapat menjaga harta Osman bin Affan. Macam kita tengok pada hari ini ada hotel wakaf Osman bin Affan. Bermaksud bahan ataupun barang yang diwakafkan oleh Osman bin Affan 1400 tahun dahulu diuruskan dengan baik. Dijaga. Bayangkan kita bagi satu tanah, kita bagi satu bangunan, tiba-tiba tak diuruskan dengan baik, akhirnya manfaat kita dapat hanya 100 tahun sahaja. Kenapa tidak 500 tahun, 600 tahun? Sebab kita mahukan pewakaf-pewakaf mendapat manfaat yang panjang. Atuk nenek kita dapat manfaat yang panjang disebabkan perubahan zaman. Okey, dah berubah zaman. Dulunya senang ya, dulu duduk kat masjid, Tok Wan kita cakap, rumah sebelah masjid ni saya bagilah dekat masjid, saya wakaf. Tak ada hitam putih, tak ada black and white. Tak ada black and white. Habis Tok Wan meninggal, Tok Wan ingat cucu-cucu okey. Belum tentu cucu-cucu okey. Fight dekat mahkamah. Sudah. Yang tu tanah kami, itu rumah kami. Orang kampung dengar Tok Wan sebut kata dah wakaf, tapi tak ada black and white. Tak ada black and white. Akhirnya gagal bukan sebab tak ada harta, gagal sebab tak diuruskan dengan baik. Dan mungkin kalau saya sendiri nak bagi orang yang menguruskan, saya mesti memilih orang yang accountable, dijaga dari sudut integritinya, memiliki kepakaran dalam menjadikan harta yang saya wakaf itu berpanjangan. Sudah semestinya. Disebabkan itu tak mustahil bagi saya, bila dah kerajaan letakkan setiap wakaf itu dia ada kaitan dengan Majlis Agama Islam lah, kalau wilayah lah. Okey, memilih orang yang dipercayai. Salah satunya adalah ASNB untuk menjadi mutawali menguruskan harta-harta wakaf. Dengan sebab hari ini pula kadang-kadang orang tak ingat wakaf. Sebab bukan cakap Prof, kalau ceramah di masjid pun bukan setakat soal wakaf, orang tak berapa nak dengar. Tapi sebut harta saja dia menjadi satu perkara yang tabu dalam masjid. Seolah-olah macam benda jahat. Cerita bab duit ni jahat. Padahal kerana duit lah kadal faqr an yakuna kufran. Walaupun hadis ini sebahagian ulama menolak, mendaifkan dia, tetapi seolah-olah betul dengan kegawatan ekonomi boleh mendatangkan kegusaran iman bagi masyarakat. Boleh jatuhkan maruah mereka. Ya, dengan sebab itulah hari ini kita cerita dekat masjid, kita cakap tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada orang yang nak memudahkan kita. Salah satunya wakaf ASNB. You all duk bagi dekat, contohlah ada pelaburan. Okay, you lupa, kan? Kadang-kadang orang kita lupa nak sedekah, lupa nak wakaf, kan? Akhirnya ada orang offer dengan mudah, tanpa dia berfikir macam mana aku nak kena ada satu bangunan dulu baru boleh wakaf, tanpa dia berfikir ada tanah dulu berapa relung baru nak wakaf. Tapi dengan sebab ada instrumen yang dibantu oleh orang yang dipercayai, alhamdulillah kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada wakaf ASNB kerana memberikan peluang untuk kita semua. Now everyone can wakaf. Mam,
kalau kita nak galakkan juga lebih ramai pengurus-pengurus amanah, termasuk selain daripada PNB dan sebagainya. Mungkin di luar sana kita tak tahu. Tapi wajibkah kita menggalakkan juga pengurus-pengurus profesional ini yang penuh integriti, dan Prof. Dr. Akram tadi dah sampaikan pada kita, bukan mudah nampaknya. Dia punya pengurusan profesional. Pakar-pakar syariah ada, pakar-pakar ekonomi pun ada. Jadi kita nak flourishkan wakaf dalam bentuk yang sophisticated ini, mungkin yang tidak masuk akal juga. Kita tak pernah dengar wakaf ni, tetapi nampak wakaf melalui pelaburan saham dah dianjurkan oleh wakalah ASNB. Pandangan Mak macam ni? Sebenarnya kita macam ni, kadang-kadang orang nampak dalam sudut yang kecil, nampak dari sudut hukum hakam, sah tak sah wakaf. Kita masih lagi baca tentang isu rukun wakaf, harta wakaf, pewakaf. Kita baca masih lagi dalam keadaan itu. Alhamdulillah, sepatutnya kita dah bergerak dengan lebih pantas kerana kita sudah memiliki jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan sebagai contoh, yang mana telah menetapkan membolehkan wakaf ASNB ini dilancarkan. Dia bagi keizinan, bahkan dia beri peluang untuk mereka ini menguruskan. Dan kita kena ingat, saya sendiri kalau secara personal, orang bagi duit kat saya cakap tu kan, orang ramai jumpa Ustaz Ashraf, saya nak bagi rumah wakaf untuk Bab Mahat Hafiz. Ni kita nak ceramah kat masjid, kalau orang jumpa ni betul. Realiti. Betul. Kampung saya ni ada tanah, ada rumah. Ustaz, ambillah Bab Mahat Hafiz. Belum tentu saya ambil. Sebab siapa yang nak menguruskan? Kalau nak menguruskan baru 1-2 ekar tanah pun kita tak mampu, takut-takut terbengkalai, takut-takut kita jaga amanah tak diberikan dengan baik, takut-takut orang yang wakaf tu niatnya berpanjangan, Mahat Hafiz itu berjalan dengan baik, tiba-tiba kita tak dapat uruskan dengan baik. Kalau 1-2-3 ekar tanah contohnya, bagaimana dengan ramainya orang yang memiliki harta dalam Malaysia ini yang ingin mewakafkan tetapi dia tidak ada saluran? Akhirnya kita sudah ada saluran yang betul, orang yang dipercayai, orang yang memiliki kepakaran yang mana boleh untuk menguruskan harta kita, wakaf kita dengan lebih baik. Jadi sebab itu saya rasa wakaf ASNB ni satu peluang yang sangat baik untuk kita semua untuk ambil peluang. Minimal saya dengar cerita RM1,000. 1,000 unit. Kalau tak salah RM1,000. Minimal RM1,000. Kalau macam Tuan Nazri Kahar ni RM1,000 tu dalam poket sajalah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Mam, bagi anda untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang wakaf ASNB ni, boleh rujuk di laman web ASNB dan juga risalah-risalah wakaf yang dilampirkan kalau anda ke kaunter-kaunter ASNB milik BNB misalnya. Mungkin Dr. Akram, saya nak tanya sedikit lagi sebelum kita ada berbaki beberapa minit ini. Mungkin orang nak tahu, kalau kita dah berwakaf tu, boleh tak kita nak batalkan wakaf itu? Dr. Akram, silakan. Okey. Alright. Saya tiba-tiba sesak kan? Tak ada kewangan tak cukup ni, kena buang kerja kan, gaji pun tak cukup. Kita majikan ni pula modal pusingan tak cukup. Tiba-tiba alamak, nak keluarkan duit wakaf ni boleh ke? Atau pelan-pelan wakaf dan sebagainya. Silakan, Dr. Akram. Okey, saya terima kasih Dr. Nazri. Saya selalu sebutlah, kita nak buat bisnes, jangan buat bisnes dengan Allah lah. Kita buat bisnes dengan orang, okeylah kan. Jadi bila kita sebut tentang wakaf ni, sebenarnya wakaf yang kita perkenalkan ni adalah bersifat muabbad. Ataupun wakaf yang berkekalan lah. Maknanya tu apabila seorang itu dia dah wakafkan unit-unit yang dia nak wakafkan itu, maka unit itu akan dipindah bilikkan dan diuruskan oleh mutawali. Maknanya tu dia tidak memiliki lagi wakaf itulah. Sebab tu kita kata, dan sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, ma'afana qasad sadaqatul mal. Maknanya tu jangan kita anggap bahawa harta kita berkurangan dengan sebab kita wakaf dan sebagainya, tapi ianya tidak berkurangan. Jadi sebab itu kita kata wakaf yang kita perkenalkan ini adalah berterusan dan ianya tidak boleh ditarik balik. Sebab itu penting kita kata untuk kita jelaskan perkara ini kepada waris kita, supaya tidak berlakunya apa-apa isu lah kita kata bila seorang itu meninggal. Sebab kita kata, sebagaimana saya sebut tadi, ianya adalah satu yang berterusan, jariah yang berterusan. Sampai kita meninggal pun kita tidak manfaat daripada apa yang kita wakafkan itu akan berterusan. Jadi sebab itu jumlah pokok yang kita berikan itu akan ada di situ, dan pulangan daripadanya insya-Allah tiap-tiap tahun ada pulangan daripada jumlah pokok yang kita wakafkan itu, maka ianya akan digunakan untuk tujuan kebajikan dan insya-Allah pahala yang akan kita dapat berterusan dunia dan juga di
akhirat kelak insya-Allah. Dan apabila seorang itu dah meninggal nanti, kita akan update, kita akan berikan maklumat kepada waris juga berkaitan dengan bagaimana kita gunakan kurangan daripada apa yang diwakafkan itu. Jadi sebab itu penting kita kata untuk kita ceritakan kepada waris bahawa ini jumlah yang dah diwakafkan. Ini bukan hak ayah ke mak ke siapa-siapa lah, kira kan. Ia dia telah diwakafkan, jadi ini tak boleh nak tarik balik lah. Jadi supaya jelas tak timbul apa-apa perselisihan, pertelingkahan apabila seorang itu dah meninggal nantilah. Okay, terima kasih. Terima kasih penjelasan yang tuntas dan jelas Profesor Dr. Akram Laldin. Banyak lagi soalan ni, tak puas hati dengan penganjur ni. Tapi tak apa, itu mungkin memberi ruang kepada kita untuk bertemu lagi dan juga berbicara sembang ASNB dalam Minggu Saham, sempena Minggu Saham Digital, dan saya rasa pencerahan dan ilmu yang dikongsikan Imam Muda Ashraf dan Profesor Dr. Akram Laldin amat berguna pada kita. Jadi rujuklah kepada pihak PNB, ASNB jika anda ingin melabur ataupun meletakkan unit-unit saham anda dalam program wakaf yang dianjurkan oleh pihak ASNB. Dan terima kasih Imam Muda sekali lagi atas masa yang dikongsikan selama 1 jam pada tengah hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Akram Laldin, pakar rujuk kita, pengurusi ASNB Wakalah Sdn Bhd. Dan bagi anda yang setia bersama saya Nazri Kaha sejak jam 12 tengah hari tadi, jika ada sebarang silap salah mohon maaf, dan terus bersama Minggu Saham Digital ASNB untuk program-program seterusnya. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.